Ya, suatu yang perlu kita amati bersama juga adalah pematuhan kepada PKP di mana pelbagai SOP telah pun diperkenalkan untuk membantu kita menangani COVID-19. Namun ada saja yang kita dengar telah melanggar syarat-syarat PKP ini dan ini amat mendukacitakan terutama sekali apabila kita melihat pelanggaran itu dilakukan secara beramai-ramai. Kita melihat situasi balik kampung masih diteruskan untuk mereka di Pantai Timur dan apabila mereka balik ke kampung, adakah mereka membawa sebenarnya bersama dengan mereka tetamu yang tidak diundang itu virus COVID-19? Tetamu yang tidak diundang. Betul tu. COVID-19 memang satu tetamu yang memang tidak pernah diundang sama sekali oleh mana-mana negara sekalipun. Cumanya kalau kita dapat kongsikan juga, kalau anda sempat bersama kami di awal siaran tadi, memang antara penyumbang kes aktif COVID-19 yang semakin meningkat sekarang ini disebabkan oleh ketidakpatuhan SOP oleh masyarakat Malaysia. Ada juga baru-baru ini laporan di berita menyatakan ada anda di luar sana yang pergi ke kompleks membeli belah untuk membuat kunjung-mengunjung bersama ahli keluarga di sana. Disebabkan kita tidak boleh berada di rumah, anda berkumpul di kompleks membeli belah. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak bagus kerana anda melanggar SOP tersebut dan ini akan memudaratkan kesihatan kita semua sebab kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jadi untuk meningkatkan kesedaran tersebut, hari ini di studio kami ingin kupas sikit sebanyak dengan anda bagaimana pemantauan kendiri ini perlu dilaksanakan untuk kita elak dan juga putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Menerusi salah seorang tetamu kami bawakan dari panggilan video Skype iaitu Muhammad Hafiz Abdul Rahim selaku Timbalan Pengarah MKN. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Khabar baik. Kita mulakan dengan bertanya tentang pemantauan kendiri itu sendiri. Apakah yang perlu penonton Selamat Pagi Malaysia faham tentang pemantauan kendiri yang perlu dipraktikkan bagi membantu kita menangani virus ini? Silakan. Pertamanya terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana tidak jemu menjemput MKN untuk berkongsi pandangan atau maklumat tentang COVID-19. Pemantauan kendiri ini kita kena faham basic slogan yang selalu kita sebut iaitu konsep kita jaga kita. Kita jaga kita ni bukan nak jaga diri sendiri, tapi kita jaga kita ni untuk jaga kita dan juga orang lain. Sebabnya kita kena faham keadaan sekarang ini bukanlah seperti sebelum ini, iaitu kes semakin meningkat. Tiap-tiap hari kita punya DG Kesihatan Umum dan memaklumkan bahawa fasiliti kesihatan awam berada dalam keadaan kritikal kerana kes yang meningkat. Kes yang meningkat ini bukan direka-reka, tapi telah dikenal pasti sebagai salah satu puncanya adalah daripada kita sendiri, iaitu yang tidak patuh SOP. Ini ditujukan pada tidak patuh sahaja. Pada yang patuh, anda semua adalah hero. Tetapi disebabkan minoriti yang tidak patuh ini, akibat tindakan anda menyebabkan kes penularan COVID-19 ini meningkat. Sebenarnya pilihan ada pada kita. Pilihan untuk kita lockdown diri kita sendiri. Datang dari kita sendiri, bukan sebab takut di compound, bukan sebab takut kena tangkap. Saya ulang lagi sekali, kita kena balik, kita kena faham, kita ni kena lindung nyawa. Kita kena jaga-jaga untuk keselamatan umat manusia keseluruhannya. Bukan saja-saja SOP dikeluarkan untuk tidak membenarkan kita ziarah pada hari raya. Bukan senang kita nak umumkan perkara itu, tetapi akibat terpaksa dan demi menyelamatkan nyawa, terpaksa kita umumkan. Dan sekarang pasca raya, ingin saya maklumkan dan juga tekankan kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia bahawa sekarang dah start pergi kerja kan. Jadi pejabat ni kena belajar dah. Kita dah setahun lebih. Kena belajar buat cara kerja yang baru iaitu online macam kita buat sekarang. Saya tidak perlu hadir ke studio. Belajar. Cari pakar. Kita tidak boleh lagi cakap saya pandai nak buat online untuk kerja ni. Kita kena ubah. Alasan untuk bersemuka waktu-waktu berperangan ini perlu diubah. Saya ulang, kita sedang berperang.
siapa yang pergi pejabat, majikan, ketua jabatan semua kena tahu siapa perlu datang, siapa tak perlu datang, dan macam kalau yang tak perlu datang ke pejabat, bagaimana cara kerjanya. Sebab semalam kita ingat DG ada sebut varian-varian baru tu Afrika Selatan, UK, India, sebab benda ni merebak dengan lebih cepat. Yang kena varian ni tiada gejala dan tak tahu-tahu dah masuk paru-paru. Tahu-tahu paru-paru dah bocor. Cuba bayangkan macam mana sakitnya. Dan benda ini semua kita boleh elakkan kalau kita ada pemantauan ke diri kita dan jangan lupa dalam masa pemantauan ke diri tadi slot segmen sebelum tadi dah cerita pasal vaksin. Sambil-sambil tu saya ingin kempen jugalah. Jangan lupa daftar vaksin dan kalau dapat appointment segeralah pergi, ikutlah segala arahan yang telah ditetapkan kerana gelombang varian baru ini amat berbahaya dan menakutkan. Cik Hafiz, kalau boleh kongsikan juga, adakah disebabkan ketidakpatuhan SOP ini terjadi disebabkan oleh kelesuan pandemik yang kita semua rasai melebihi hampir tempoh setahun, malah mendekati 2 tahun. Mungkin tak ada siapa yang jangka pandemik ini akan berlangsung sehingga panjang ini, dan disebabkan oleh kelesuan pandemik itu membuatkan mereka sudah tidak kisah lagi semakin alpa dengan SOP yang dikeluarkan kerana mereka lesu, tidak mahu perkara yang sama berlaku tiap hari, berada di rumah sahaja, tidak dapat keluar bersama dengan rakan-rakan, tidak dapat bersosial dan sebagainya. Adakah ini merupakan faktor kepada mereka yang tidak mematuhi SOP di luar sana? Salah satunya adalah kelesuan pandemik. Tetapi dalam kita berada dalam kelesuan pandemik ini pun sekali lagi saya ulang bahawa kita ni dalam tempoh berperang. Cuba bayangkan perang dunia kedua, perang apa, event dalam keadaan sekarang di Palestin. Kita tiada pilihan. Nak tak nak, lesu atau tidak, kita kena patuh SOP, kena ikut apa yang diarahkan walaupun ada yang pelekehkan SOP itu. Sebab bukan saja-saja kita nak cakap patuhlah, kita marah kita pada yang tidak patuh, sebab akibat ketidakpatuhan itulah yang menyebabkan berlakunya penularan dan kemunculan varian-varian baru. Bukan saya nak menyalahkan satu pihak dan menyatakan satu pihak ni hanya betul saja, tidak. Tetapi kita kena bekerjasama. Itu yang saya cuba ingin bawa kepada masyarakat, bahawa kita perlu kerjasama. Walaupun lesu, kita kena patuh. Walaupun lesu, kita kena ingat kita sedang berperang. Kalau di Palestin ada nampak musuh, ada nampak bom datang dan sebagainya, tetapi perang kita ini adalah kita tak nampak, tahu-tahu ada ahli keluarga kita yang tiba-tiba ambulans datang, dah kena angkut pergi MAEPS dan sebagainya, ataupun yang lebih teruk lagi, tiba-tiba sakit, tak tahu paru-paru dah bocor dan sebagainya, dan kita pun kehilangan ahli keluarga. Ingin saya tekan lagi sekali ni, apa cerita pasal tak patut SOP, sebab banyak kes telah dikenal pasti berpunca daripada kita, iaitu ada juga yang masih lagi mengadakan kunjungan. Ini bukan cerita-cerita orang, ini sendiri yang memuat naik suasana raya yang meriah di laman sosial, dan itu yang menyebabkan kadang-kadang ada satu pihak lagi marah, dan pada yang melanggar SOP dan sebagainya, kalau belum kena, okey, bukanlah kata anda selamat, tetapi ingatlah, belum kena tak semestinya anda kebal dan tidak kena. Dan belajarlah dari kes yang lepas. Dan juga yang tadi saya ada juga baca amaran daripada IGP, jangan salah guna atau memasukkan dokumen untuk rentas negeri. Maknanya ada lagi cubaan-cubaan untuk menggunakan, untuk mengambil kesempatan untuk melanggar SOP, merentas negeri dan sebagainya. Ketahuilah bahawa semua yang kita unjurkan, semua yang kita sarankan ini adalah daripada pakar-pakar yang ada dalam Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Bukan saja-saja kita buat untuk selamatkan nyawa. Sebab sekarang takut. Kita orang tengok kes, takut dah kematian. Dulu kita 1 digit, sekarang dah 2 digit macam setiap hari. Dan kita kena berjaga-jagalah. Walaupun ada pejabat dah dibuka dan sebagainya, kena ekstra ambil langkah penjagaan yang lebih.
Itu. Ya, sehubungan dengan itu kita melihat ada juga golongan artis selebriti yang terus merentas negeri, yang terus mengadakan seperti yang disebutkan Encik Muhammad Hafiz tadi, sambutan dan memuat naik sambutan-sambutan itu ke dalam pautan media sosial masing-masing. Mereka mempunyai capaian yang lebih luas daripada orang ramai, dan capaian ini memberi gambaran bahawa mereka terkecuali daripada SOP. Jadi apakah saranan Encik Muhammad Hafiz dan juga MKN sendiri kepada golongan ini? Saranan saya bukan saja kepada golongan ini tetapi keseluruhan rakyat Malaysia. Kalau yang ada pengaruh di media sosial dan sebagainya, apa kata kita ubah cara kita tunjukkan contoh kepada masyarakat bahawa kita ni ejen perubahan kepada pematuhan SOP. Kitalah menjadi contoh kepada rakyat Malaysia untuk kita patuh SOP. Sebab ramai juga golongan-golongan yang berkaitan itu ada yang dah positif, kita simpati, tetapi bukan pasal dia upload lah, tapi maknanya nak menunjukkan tiada siapa yang kebal dalam nak kena jangkit COVID-19 ini. Tak ada siapa yang kebal. Oleh yang demikian, bukan saja golongan so-called kayangan atau artis dan sebagainya, pengaruh dan sebagainya, sesiapa saja. Ayuhlah kita mainkan peranan kita tunjukkan contoh kepada publik, kita keraskan hati kita bahawa kita boleh tak ziarah raya, kita boleh patuh SOP, kita tak malu pakai mask walaupun di pejabat dan sebagainya. Kita buktikan kepada publik dan kita jadi contoh supaya kita ni dapat jadi contoh. Lagi sekali saya ulang, kita sebarkan maklumat, kita sampaikan mesej baik-baik, kita pengaruhlah, menang hati dan minda masyarakat supaya bersama-sama negara dalam kita berperang. Kita belum menang. Kita kena menang benda ni sebab kita tak boleh nak tahan lama-lama dan sebagainya, dan tak ada pilihan. Kita kena menang, dan untuk menang kerjasama semua, bukan dari kerajaan saja, semua kena bekerjasama dalam memastikan kemenangan kita dalam perang terhadap COVID-19 yang kita tidak nampak ini. Cik Hafiz, kalau boleh kongsikan juga apabila kita bercakap berkenaan dengan pemantauan kendiri ini, maksudnya kita perlu berada di rumah, elak berada di tempat awam dan sebagainya, kunjung-mengunjung, menghadiri mana-mana perhimpunan sosial dan sebagainya. Jadi bila kita berada di rumah ini, suasananya agak sempit, agak kecil jika dibandingkan dengan kawasan di luar sana, dan ini akan menimbulkan rasa kebosanan dan sebagainya apabila kita berada di rumah, tidak dapat melakukan aktiviti yang kita sukai, gym juga tutup, perlu bersukan di rumah, suasana juga tetap berbeza. Jadi mungkin ini juga antara faktor menyebabkan kebanyakan masyarakat Malaysia tidak mahu ataupun terpaksa tidak mematuhi SOP tersebut kerana mereka lebih mementingkan keceriaan diri mereka jika dibandingkan dengan jangkitan COVID-19 tersebut. Jadi mungkin ada sedikit saranan daripada Cik Hafiz sendiri untuk rakyat di luar sana lebih kreatif dalam pematuhan kendiri yang sedang kuarantin di rumah, yang menjadi kontak rapat dan sebagainya, supaya apabila situasi ini timbul mungkin boleh meningkatkan sedikit kepatuhan mereka di luar sana untuk membuat amalan kendiri sendiri. Okey, pada pandangan saya kepada yang patuh, yang duduk rumah, yang rasa macam tension tak boleh keluar dan sebagainya, pertamanya dalam SOP kita masih boleh berjoging dan juga naik basikal, tapi janganlah ramai-ramai, seorang-seorang cukup boleh keluar tu, tapi patuh SOP yang telah ditetapkan. Kalau jenis tak jogging dan sebagainya, jenis kaki gym dan sebagainya, saya percaya body workout dekat rumah pun boleh dibuat. Tengoklah video di YouTube dan sebagainya, boleh buat workout di rumah sementara saja ni. Kemudian untuk yang macam dah rasa nak buat aktiviti sosial tak boleh dan sebagainya, kreatif macam mana, saya sarankan tuan-tuan perempuan boleh tengok banyak video di internet mangsa COVID-19 dalam dan luar negara. Saya percaya dalam cara itu juga kita boleh belajar dan juga mungkin ada sedikit kesyukuran. Kalau tidak banyak pun sedikit kesyukuran yang kita tidak dijangkiti dan tidak mengalami kesusahan seperti mana dialami oleh penduduk negara lain, khususnya contohnya di India dan sebagainya. Dan tengok balik keluarga kita,
adakah kita hendak mereka dijangkiti ataupun tiba-tiba nanti kita tak dijangkiti tapi keluarga kita keluarga kita yang kena masuk hospital atau di MAEPS dan sebagainya. Kita kena fikirkan itu. Saya faham memang manusia mana boleh dipaksa duduk rumah kurung dan selama-lamanya kan. Tetapi kalau ada kawan yang ada dah positif dan sebagainya, boleh buat video call, tanya dia macam mana dia rasa apa dan sebagainya, supaya datang dan sedikit, at least sedikit sebesar zarah pula kesyukuran tu yang kita ni tidak kena, dan kita berpandang ke hadapan yang kita hendak patuh SOP dan menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak termasuk dalam statistik. Statistik yang saya maksudkan ada dua. Statistik positif COVID-19 ataupun statistik orang yang kena compound. Sebab orang yang kena compound ni masih lagi ada yang tidak compound sebab tak pakai pelitup muka. Itu macam tak berbaloi lah kena compound macam tu kan. Sebab benda tu kita dah buat apa, benda dah biasa. So kita ingatkanlah. Yang paling kita nak beringat sekarang lagi satu, balik pada agama lah. Kita tenung balik, muhasabah balik. Apa sebab kita diuji begini? Apa sebab kita didatangi ujian-ujian sebegini, supaya kita muhasabah diri. Baik. Apa yang ada, itu yang saya sarankanlah, supaya kita tengok, jangan tengok orang yang tak kena, jangan tengok orang yang happy upload, kita tengok pada pihak yang terkena tu, supaya kita dapat belajar. Itu saja. Terima kasih Encik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah MKN, kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, memberi peringatan kepada seluruh negara tentang pengawalan kendiri itu yang sangat penting. Terima kasih. Okey, baik. Itu dia sikit sebanyak perkongsian kita hari ini. Bermula saat wajar 8 pagi hingga 11 pagi.